Ahli Parlimen DAP ditahan di Cyberjaya. Dua ahli Parlimen DAP menepis dakwaan seorang pemimpin pembangkang bahawa penyokong kerajaan ditahan di Cyberjaya ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan jemaah menterinya sedang menghadiri pemukiman. Ahli Parlimen Kota Melaka, Ko Puai Tiong, berkata dakwaan itu tidak berasas kerana beliau berada di Melaka. Beliau bagaimanapun tidak terkejut pembangkang membuat dakwaan sedemikian. Beliau tidak bezanya daripada pemimpin Perikatan Nasional lain, katanya, kepada FMT merujuk Syafiq Abdul Halim yang merupakan ahli jawatan kuasa penerangan bersatu. Presiden PAS juga sering membuat dakwaan tidak berasas atau membetulkan dakwaan mengaitkan DAP kepada bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dan bekas pemimpin komunis Chin Peng walaupun tahu ia palsu. Terdahulu, Syafiq membuat dakwaan itu menerusi sebuah video yang kemudiannya dimuat naik ke Facebook semalam. Beliau bertanya jika langkah menahan ahli parlimen itu dilakukan kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim khawatir kerajaannya akan digantikan. Ahli Parlimen Banggi Syarizan Johan meminta Syafiq tidak mengarut. Saya berada di rumah di mana saya baru menonton trailer Persona 3 Reload di YouTube, katanya dalam catatan X merujuk sebuah permainan video. Ahli Parlimen Hang Tua Jaya, Adam Adli daripada PKR pula tertanya-tanya sama ada Syafiq berhayal. Anwar dan 31 menteri sedang menghadiri pemukiman selama 2 hari di Cyberview Resort dan Spa. Jabatan Perdana Menteri dalam kenyataan semalam berkata pemukiman itu diadakan untuk Anwar memberi taklimat kepada anggota jemaah menterinya berhubung arah tuju dan strategi kerajaan. PAS perlu berani berubah jika mahu raih sokongan bukan Islam. Penganalisis politik berpendapat sasaran PAS menjadi parti pilihan orang bukan Islam pada 2030 mungkin boleh dicapai jika parti tersebut bersedia mengubah beberapa pendirian dan polisi mereka. Saintis politik Kwong Chin Huat berkata, orang bukan Islam tidak mudah terpedaya dengan gimik politik dan akan menilai keikhlasan parti yang ingin meraih sokongan mereka. Kata Wong, PAS gemar melabel orang bukan Islam dengan gelaran kafir, harbi. Malah menurutnya, parti itu turut melabel orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka sebagai kafir. PAS meniupkan ketakutan umat Islam terhadap bukan Islam, tetapi bila musim pilihan raya cuba meraih undi bukan Islam, atau bila sambutan Tahun Baru Cina, muncul Tok Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang dengan pakaian merah dan bergambar dengan keluarga anak menantu Cina, maka PAS tetap akan gagal mendapatkan sokongan orang bukan Islam 100 tahun dari sekarang. Orang bukan Islam tidak bodoh dan tidak akan terpedaya dengan gimik politik yang tidak ikhlas mereka membuat penilaian mengikut fakta, katanya kepada Malaysia Kini. Wong turut menegaskan bahawa PAS mestilah menghormati hak autonomi orang bukan Islam dengan memetik isu pasar dan medan selera kampung Tiong di Kuala Terengganu yang sinonim dengan masyarakat Cina sejak 40 tahun lalu. Kini ingin dibangunkan menjadi pangsapuri 30 tingkat oleh Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT. PAS mengangkat Dr. Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu sebagai calon PM akan datang. Masyarakat bukan Islam akan meneliti bagaimana MBKT melayani nasib peniaga pasar Cina di sana, ujarnya. Wong juga berkata PAS harus menunjukkan semangat meraihkan kepelbagaian kaum seperti dianjurkan Islam. Pengurusi Lajna Perpaduan Nasional PAS Pusat, Dr. Halimah Hadli baru-baru ini berkata parti itu perlu menguasai isu berkaitan
bukan Muslim jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan. Ahli Parlimen Kapar itu berkata, pihaknya mau merangkap pelan untuk menjadikan PAS sebagai parti pilihan orang bukan Islam dengan menyesarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. Wong menambah pasca 2015 ketika PAS berpecah dua dan kepimpinan diterajui kumpulan konservatif, PAS meletakkan parti mereka sebagai parti nasionalis Melayu Islam dan ini menarik sokongan ramai pengundi dari segmen Melayu Islam. Dan sudah tentu, hal ini menjauhi pengundi minoriti bukan Melayu Islam. Sanggupkah PAS mengendurkan kedudukan ini semata-mata untuk menarik undi minoriti yang tak seberapa soalnya? Tambahnya, jika Dr. Halimah yang merupakan orang Sarawak berjaya membuat PAS diterima di sana, maka parti itu mungkin mempunyai peluang besar. Dr. Halimah, orang Sarawak, kalau dia dapat mengubah PAS hingga boleh diterima di negerinya, sekurang-kurangnya orang Melayu Sarawak berminda terbuka, maka besarlah harapan PAS untuk berjaya. Sarawak dan Sabah adalah contoh masyarakat yang menghargai kepelbagaian aneka dan budaya. Mungkin PAS boleh melatih diri di sana, katanya lagi. Sementara itu, penganalisis politik Profesor Dr. Simar Rumugam berkata PAS boleh memperkasakan sayap bukan Islam parti itu, yaitu Dewan Himpunan Penyokong PAS yang naik taraf daripada kelab penyokong PAS sebelum ini. Menurutnya, PAS pernah menjalin kerjasama dengan gabungan dan parti lain yang mempunyai ahli bukan Islam sebelum ini dan sejarah menunjukkan parti itu mampu menarik sokongan pengundi dengan calon bukan Islam yang ditampilkan. Dia berpandangan jika PAS mengetengahkan pemimpin yang memiliki ketokohan dan kewibawaan, ia mampu mengikis tanggapan kurang baik terhadap parti itu. PAS mempunyai DHPP, ia boleh memperkasakan dan sejarah menunjukkan PAS pernah bekerja sama dengan beberapa parti lain dalam gagasan Rakyat Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat serta Perikatan Nasional. Dalam politik tanah air segalanya mungkin dan sejarah juga membuktikan mereka mampu menarik sokongan pengundi di Pantai Timur, kata penganalisis University Sains Malaysia itu. Dia menambah PAS perlu merangkap pelan jangka panjang dan melihat bagaimana kerangka negara berkebajikan mampu dijadikan rujukan untuk menarik sokongan kaum dan etnik bukan Melayu. Beberapa perubahan atau pengubahsuaian perlu dilakukan dalam artikulasinya bagi mengubah persepsi dan anggapan keterlaluan jika mahu menarik sokongan bukan Melayu, katanya lagi.